Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Jadi bapak-bapak tuan sekalian, orang ingat kita boleh dapat agama bila kita usaha untuk bawa agama. Tapi usaha tu kalau betul pun dia bukan boleh bagi agama. Dia tak boleh bagi agama. Dia hanya asbab. Yang bagi agama ni Allah. Jadi kita kena buat usaha agama yang mana ke tahap yang dia suka, sehingga dia suka. Itu sebenarnya. Bukan kita buat usaha agama je. Kita buat usaha agama ke tahap sampai dia suka kat kita. Barulah dia bagi agama kat kita. Jadi banyak yang buat usaha agama, buat aja. Buat. Macam Rashidi. Buat. Dah lama dia buat. Tapi tak sampai tahap yang dia buat tu Allah suka kat dia. Boleh dia dapat agama. Sebab tu kita dapat agama. Sebab tu kita buat usaha agama tak dapat agama. Sepatutnya kita buat usaha agama mestilah dapat agama. Masa dah diberi, macam kita berniaga, tentulah dapat duit. Sepatutnya lah. Tapi tak dapat duit juga. Dah lama berniaga, tak jadi kaya juga. Masih banyak hutang. Makin berniaga makin banyak hutang. Makin kepala pening. Jadi nak bekerja dengan orang tak nak, berniaga juga. Jadi macam itulah, orang berniaga duit tak ada. Orang bekerja duit tak ada. Kerja pun ada. Jadi tentang dunia ni, orang kerja kuat apa semua, Allah tak nampak apa kan. Kuat dia nak sangat benda tak berharga, Allah bagi je lah. Kafir ke yang bukan kafir ke. Sebab itu banyak orang kaya. Senang jadi kaya ni daripada dapat agama. Orang buat kerja dunia ni, kalau dia silap dia buat, kadang Allah bagi juga ada. Sebab benda yang dia usahakan, yang dia nak tu tak ada langsung harga. Sikit pun tak ada. Bau syurga pun tak dapat. Kalau dah dia memiliki harta sebanyak dunia 2 kali ganda, bau tak dapat. Kata nanti di akhirat, ya Allah, kau ada harta banyak ni, boleh tak tebus aku punya dosa, aku nak masuk syurga? Tak boleh. Macam itunya dia tak ada harga. Jadi Allah bagilah. Kat Cina, kat Keling, kat Buddha, kat Hindu, siapa saja. Dan bila orang tu jadi kaya, dia pun kata inilah usaha saya. Saya yang buat kaya. Kita kata dia tak, Allah buat kamu kaya. Tak, dia kata. Allah buat kamu kaya. Tak, aku punya usaha. Aku yang buat aku kaya. Tak ada siapa buat aku kaya. Macam itulah orang seluruh dunia. Cuma bila dia kaya, tak pernah dia kata
Dia kata ini usaha saya. Macam Fir'aun juga lah. Bukan macam Karun. Ini semua kerana usaha saya. Saya ada ilmu. Jadi Allah bagi dia orang harta. Karun banyak harta. Dia tak percaya pada Allah. Jadi orang banyak harta ni banyak kat dunia. Itulah yang dikira oleh orang. Dia ni berapa banyak. Dia ni aset dia. Kan? 300 million US. Billion. Macam mana orang ni banyak ni, orang ni banyak ni, orang tu banyak ni. Semua manusia dikira kejayaan dia dengan duit yang dia ada. Jadi semua orang lumba di dunia ni, si kafir ke, si Islam ke, yang masuk Islam, semua berkira dengan duit dia. Jadi ramai orang kat dunia ni banyak duit. Benda tak berharga. Kita je rasa dia berharga. Kan? Faedah dalam duit yang kita ada tu bukan duit tu tentukan, Allah tentukan. Kadang simpan duit aja. Banyak duit aja. Faedah tak dapat. Makan pun tak dapat dengan duit. Doktor kata kamu punya perut dah rosak. Kamu tak boleh makan daging, kamu tak boleh makan ayam, kamu tak boleh makan apa-apa pun, hanya kamu boleh makan roti. Roti, kamu cecar dengan air, makan. Lain kamu tak boleh makan. Sebab perut kamu dah tak boleh nak hazam. Dia dah rosak. Jadi duit dia tak ada faedah. Kalau dia sakit, kereta dia tak boleh pandu. Kalau bawah dia kurang kuat, dia perempuan tak ada faedah untuk dia. Tapi dia memiliki harta yang banyak. Kan? Dia harta yang banyak dia ada. Dia orang kaya, kan? Sejak kecil bekerja macam Hanzalah. Tapi bila dia dah ada harta, bawah dia tak kuat. Dia makan roti dengan air aja. Kereta dia tak boleh pandu. Lepas tu dia cakap, aku ada duit pun tak ada. Kadang Allah tak letakkan faedah. Ada duit. Kadang Allah letak perintah sebentar je. Lepas satu waktu tak ada faedah. Bila dia mati lagi tak ada faedah. Bila dia mati duit dia tak boleh masuk kubur. Kalau masuk pun tak kembali dapat faedah. Di akhirat langsung tak faedah. Jadi dia hidup merana, menyangka bahawa dia orang berjaya, rupanya gagal. Tak boleh masuk syurga, masuk neraka. Duit harta yang banyak yang dia tinggalkan kat dunia langsung tak boleh bagi sedikit pun faedah pada dia di akhirat. Allah tak bagi. Jadi tuan yang mulia, jadilah dia gagal sebenarnya. Kat dunia pun dia tak dapat faedah. Daripada harta dia, akhirat pun tak dapat. Yang bagi faedah, bahaya, tak ada yang lain. Allah je. Kamu carilah harta berapa banyak. Kerjalah kuat, tinggalkanlah perintah Allah. Kamu tengok nanti apa je akan jadi kat kamu. Harta yang kamu kerja tu tak ada faedah bagi kamu. Kamu jaga je macam orang jaga bank. Duit bank tu bukan duit dia. Dia jaga je. Macam tu lah orang kaya. Tu bukan duit dia, duit waris dia. Anak, cucu. Ada satu orang kaya di India. Dia tak kahwin. Dia duduk di flat Selangor Mansion. Kaya dia. Tanah dekat semua kat KL ni, kat USM. Banyak harta dia. Tu dia punya tu je. Dia punya cash pula banyak juga. Jadi dia punya, dia tak suka belanja. Jadi tak ada anak, tak ada waris. Anak semua India punya. Tapi dia mati, tak ada duit lah dia.
Duit dia mati kan. Jadi duit kenalah orang beli untuk dia kapan. Duit kapan dia bukan duit dia, duit orang. Jadi terpaksa sepupu dia dari India datang claim harta dia. Jadi selamanya dijaga aja. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, hari ini kita sudah silap. Semua orang silap. Berjaya ialah jadi kaya. Ini satu benda sangat silap. Dan perkataan kata kaya dan berjaya itu ketawa je, kaya dan berjaya. Jadi bila satu orang tengok orang kaya, semua cemburu. Sebab dia juga nak jadi kaya. Dia tengok ibit Leo banyak bagi, oh ini orang kaya. Kenapa aku tak kaya? Semua orang bercerita, kan? Sebab orang semua nak kaya. Masalahnya, tapi tak dapat kaya. Bila ni masalah duit je semua sibuk. Berapa duit dapat? Berapa ini dapat? Daripada atas punya ke bawah punya orang, semua fikir bab keperluan yang sebentar di dunia, yang tak boleh pun, yang tak banyak pun. Santai hidup tak sampai 50, tak sampai 40. Tapi tak ada siapa yang beria nak jadi orang beriman dan beramal saleh. Macam Yazid, dia tak mau jadi orang beriman beramal saleh. Jalan ada depan dia semua, dia tahu. Dia tak nak. Dia tak nak ikut jalan tu. Kenapa? Kenapa dia tak nak ikut jalan tu? Sama? Cinta. Cinta pada dunia. Dia tak nak jadi orang yang buat iman. Samad kata, aku dapat iman ini saja, lebih tak payah. Kenapa? Keinginan tak ada. Di dunia ni tak ada orang keinginan nak dapat iman kuat, tak ada. Azri ada. Baru mungkinlah nak belajar. Datang dulu keinginan dapat cari kerja kat sini. Bukan nak buat kerja agama ni sangat. Terus nak pergi kursus. Sampai bila nak kerja dengan orang. Itu kursus untuk apa tu? Jadi kaya lah. Bersemarak juga. Sebab ladang timun, Chili tak menjadi dekat Baling. Cubalah pula lain. Saya tegur dia, kau nak pergi mana? Kursus. Sampai bila nak kerja sendiri? Sampai bila nak kerja dengan orang? Oi, dia bilang, belum berhenti lagi keinginan dia. Begitu juga Samad. Dia dah hilang Profesor Madya sana. Dia mesti dapat. Lepas ni dia mesti dapat Profesor. Untuk dapat Profesor dia mesti kerja kuat. Dia tak boleh tak kerja kuat. Dia mesti tulis thesis, tulis artikel, tulis paper. Dia mesti banyak jadi external examiner. Macam-macam lah. So dapat point. Tak? Itu untuk apa tu? Dunia lah. Jadi manusia ni tak ada hilang dia punya keinginan. Tapi Nabi bagi, jadikanlah aku Allahumma habib ilainal iman. Allah doa, ya Allah, campak dah hatiku cinta pada iman, dan hiasi hati aku dengan iman. Tak ada Nabi minta kaya, tuan. Ada? Tapi kita beria nak jadi kaya. Kerana kepercayaan kita yang salah, kaya tu berjaya. Siapa percaya kaya dan itu berjaya? Kamu di sini. Dalam hati, kaya berjaya. Siapa ada dalam hati?
Ada. Dalam Yazid? Ada. Kenapa tu? Tak mau delete tu. Kita mau delete tu. Bukan tak boleh delete. Boleh delete. Kita tukar. Kaya berjaya salah. Allah sayang kita, kita berjaya. Sebenarnya satu orang berjaya bila Allah sayang dia. Jadi untuk Allah sayang dia, dia kena ikut dan buat apa yang Allah suka lah. Ke tahap yang Allah jadi suka kat dia. Itulah nak berjaya. Kalau kita kata taat perintah Allah, cara Muhammad SAW dengan niat nak buat, suka sehingga Allah suka, kita berjaya. Ini panjang sangat kan. Jadi kalau kita mau berjaya sebenarnya, kita mesti jadi kekasih Allah. Kita mesti jadi orang yang disayangi oleh Allah. Jalan untuk itu, kita kena ikut yang telah jadi kekasih Allah dan disayangi oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Itu Muhammad. Sebab itu Allah bagi tahu, katakanlah wahai Muhammad pada umatmu, inilah jalanku, mengajak manusia kepada Allah. Jadi kerja inilah yang orang semua tak nak buat. Kenapa kerja ni semua orang tak nak buat? Hampir semua tak nak buat. Payah nak buat. Saya dah mengucap kalimah ni dah lah. Puasa sikit, semayang sikit. Apa hal nak berbanyak sangat pula? Kita ingat begitu. Sebab kita nak agama ni hanya setakat rupa je. Kita tak mau buat Allah suka kita. Allah tu tak ada. Kita ada agama je. Kita ada puasa, sembahyang, agama. Kita banyak amal agama. Kita kata selamatlah. Tak. Kita ada banyak amal agama. Kita banyak buat usaha agama. Kita tak selamat. Sehinggalah usaha yang kita buat tu buat Allah suka. Ultimate dia. Dia tak boleh buat aja. Macam Rashidi kata, dia buat saja. Tak boleh jadi. Apa yang dia buat tu tak membuat Allah suka dia tak boleh. Yang boleh bagi kita berjaya, yang boleh bagi kita gagal, tak ada lain. Allah saja. Pada Allah yang berjaya itu masuk syurga, selamat dari neraka. Satu orang yang masuk neraka, dia tak dinamakan orang berjaya. Walaupun selepas tu dia masuk syurga. Yang dikatakan berjaya, yang tak masuk neraka. Yang masuk syurga, selamat dari neraka. Jadi, saya mati hari Jumaat ke, saya mati hari Senin ke, saya mati di Mekah ke, saya mati bulan puasa ke, macam mana boleh kata mati Jumaat masuk syurga, mati bulan puasa masuk syurga? Tu banyak juga Cina semua yang mati bulan puasa. So kita kata dia tak boleh sebab dia iman tak ada. Ada yang kamu Islam, mati bulan puasa. Mana kamu tahu kamu ada iman? Jadi syarat untuk masuk syurga ni dua je. Beriman, amal saleh. Terus masuk syurga. Sebab itu Allah bagi tahu demi masa semua manusia rugi. Tak ada kata kalau mati hari Jumaat kan. Nabi sendiri tu tak mati hari Jumaat. Kenapa masuk syurga juga? Kan? Yang orang kata mati Jumaat, malam Jumaat. 3 orang pas kuat mati malam Jumaat. Ni Aziz, lagi Harundin dan Ismail Kamal. Ini hari Jumaat mati ni, mati di Mekah ke, mati di mana ke, mati depan kubur ke Nabi. Ni tak ada dalam Quran syarat untuk masuk syurga. Mana dapatnya semua? Tak ada dalam Quran. Kalau betul lah, mesti Allah bagi dalam Quran. Mesti ada.
Kenapa pula mati hari Jumaat bila masuk syurga? Hari itu penting. Ada hari, tempat, mana pun tak penting. Yang pentingnya orang tu ada iman dan amal dia soleh. Maksudnya iman dia tu bukan sebarang iman lah. Iman dari mana amal dia jadi soleh. Sebab tu dinamakan dia beriman beramal soleh. Itu aja dalam Quran dia syarat masuk syurga ni tuan. Tak ada lain. Bila masa kita kata mati hari Jumaat masuk syurga? Mati di Mekah masuk syurga. Mati malam Jumaat masuk syurga. Mati bulan puasa masuk syurga. Bila? Sebab ada hadis lah. Tapi kalau tak ada dalam Quran, macam mana boleh hadis tu betul? Allah Subhanahu Taala yang nak masukkan kita dalam syurga ni, dia tak masuk kita mati hari apa. Kita pergi perang kat Syria, syahid, masuk syurga. Kita pergi sana, mati, syurga. Kita wabak COVID-19, syurga, syahid. Ini semua cakap-cakap yang tak betul. Dalam Quran surah Wal Asri tu dah jelas, tak ada ayat Quran yang lain yang bertentangan dengan tu. Kalau bertentangan, itu bukan ayat Quran. Dia semua, Allah bagi tahu semua gagal, melainkan beriman dan beramal soleh. Jadi semua yang orang kata ni semua benda-benda yang menyesatkan, fahaman yang tak betul. Tengok satu orang tu mati bulan puasa, Masya Allah. Kalau akulah mati bulan puasa, dia cemburui. Bila tengok ribu-ribu orang hantar, oh dia mati, dia cemburui. Bila tengok ramai orang, ini semua tak ada syarat orang berjaya. Tak ada. Sikit pun tak ada. Dalam Quran tak ada pun cakap orang yang mati ribu-ribu orang hantar. Lepas tu tengok muka senyum aja. Kamu tengok dia senyum ke? Kamu betul faham dia senyum ke? Kalau dia senyum pun apa tanda dia masuk syurga? Jadi bapa tuan sekalian, satu je nak masuk syurga. Iman dia bagus, iman bagus dan amal dia soleh. Makna iman mesti bagus lah kalau amal soleh tu. Kalau amal soleh tu, amal yang Allah suka tu, mesti iman dia bagus. Tak ada iman lemah, tak ada. Tak mungkin, ya tak? Jadi perkara yang pertama dia tarik naik dari bumi ni, yang pertama dia tarik nikmat Allah. Yang pertama dia tarik apa dia? Khusyuk dalam sembahyang. Dan khusyuk dalam sembahyang benda tinggi. Benda tinggi. Bukan diberi kepada orang lama sembahyang. Banyak orang lama sembahyang. Tapi dia diberi kepada orang yang telah buat Allah suka. Allah suka dia. Dia menyukakan Allah. Allah cinta dia. Dia cinta Allah. Allah bagi dia benda besar. Allah bagi dia yang paling besar, yang bagi semua perintah Allah kan. Sembahyang. Sembahyang yang khusyuk. Jadi hari ni 2 rakaat subuh pendek aja. Saya baca tadi Wal Asri dengan Izzajah. Berapa minit tu kan? Tak sampai. Dalam pendek tu pun Rashidi tak dapat khusyuk. Siapa pun tak ada, melainkan saya dengan izin Allah. Jadi kenapa diberi kepada saya khusyuk sembahyang? Sebab Allah sayang saya. Kalau buat amal dengan amal usaha agama sehingga buat Allah suka, itu aja. Bukan saya banyak buat usaha pun. Banyak orang banyak buat usaha, tapi kalau kita tak sampai tahap yang Allah sayang kita, kita tak dapat khusyuk sembahyang. Kita banyak amal, kita banyak buat usaha, kita banyak mengaji, kita banyak belajar, tak semestinya boleh buat Allah suka.
Kita kena buat amal yang betul. Dengan cara betul, dengan niat betul, walaupun sikit. Buat dia suka. Kita telah berjaya. Sebab itu orang berjaya ni orang yang Allah redha. Kan? Kita kata sahabat, semoga Allah redha. Ada. Allah SWT beritahu Allah redha dengan dia. Sebab itu kita boleh cakap sahabat radhiyallahu anhu. Allah redha dia. Ada. Jadi walaupun orang adalah di antara sahabat-sahabat tu yang kemudian buat salah ke buat gitu, itu tak kira yang kau Allah redha tak. Jadi bila Allah redha ni, Allah overlook dia punya buruk. Allah SWT kata bagi mereka yang telah mencapai tahap kualiti yang dicintai oleh Allah, bagi mereka kami akan ambil yang terbaik daripada amal dia. Amal baik dia banyak, tapi yang terbaik kami akan ambil. Dan kami akan lupakan, overlook dia punya kesalahan. Jadi macam mana orang sekarang pun pandai macam mana sahabat yang diredai oleh Allah, Allah maafkan dia, overlook dia punya shortcoming. Dia orang syurga yang kamu. Jadi yang penting sahabat tu dia dapat redha Allah, yang kita tak dapat. Sebab itu berjaya ni Allah suka kita redha. Mai cakapnya redha. Bukan kita tak buat salah, but Allah is so pleased. Sehingga Allah overlook kita punya shortcoming. Macam mana nak buat Allah so pleased tu? Tentulah kita mempunyai banyak kualiti yang membuatkan Allah sangat sayang. Kualiti bersedia korban harta diri untuk dia, untuk hidupkan kalimah. Dia mahu manusia ni semua bersedia untuk mengorbankan harta. Yang itu yang dibuat oleh sahabat, nyawa dia bagi. Tinggalkan keluarga, nyawa. Sehingga Allah redha kat dia. Sehingga yang ambil bahagian dalam Uhud tu, Allah dah jamin dia ahli syurga. Walau kemudian dia buat salah. Sebab Allah dah maafkan kesalahan dia. Allah overlook kesalahan dia. Itu bezanya dengan orang yang dapat redha Allah dengan tidak. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzi wattaba'ahum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radwan. Jadi siapa yang ikut sahabat ni, kurban dengan ni. Jadi waktu Nabi SAW, sahabat semua ikut Nabi buat kerja dakwah ni. Tapi selepas Nabi meninggal, ada sebahagian sahabat yang terlari. Itu pun mungkin Allah maafkan dia, tapi ada juga yang tidak. Mungkin yang sikit-sikit sahabat. Bukan semualah. Yang itu waktu dikumpulkan semua, ada sebahagian sahabat Nabi itu di sebelah kiri. Nabi bagi tahu, ya Rasul, ya Allah, ini sahabatku. Kata Allah, betul. Tapi kau tak tahu apa dia buat selepas kamu mati. Jadi generally sahabat semua orang yang diredai dah. Yang mencapai tahap ini walaupun kemudian dia buat salah, Allah overlook. Allah maafkan dia. Allah masukkan dia juga ke dalam syurga. Sebab itulah kita kena depankan menjadi kekasih Allah. Tentulah jalannya jalan Muhammad SAW dan sahabat yang telah ikut Nabi. Yang tak ikut Nabi kemudian selepas Nabi mati, itu biasalah manusia. Jadi bapa tuan sekalian, apa maksud hidup kita? Maksud hidup kita ialah nak buat Allah suka, nak jadi kekasih Allah. Kita buat apa saja yang Allah suruh dengan cara yang
Allah suka. Dengan niat nak sukakan Allah saja. Sehingga Allah suka macam tu. Allah reda kat kita. Jadi tentulah ada tanda-tanda di dunia. Di antaranya Allah bagi kita salat yang baik. Allah bagi kita akhlak yang baik. Apa saja kita nak, Allah bagi. Allah mudahkan urusan dunia kita. Kita tak kaya mungkin, atau kaya, tapi dia tak susah. Miskin pun tak susah, kaya pun tak susah. Dia bukan banyak duit tak. Dia tak diberi susah. Dengan duit yang tak ada pun dia senang. Dengan duit sikit pun dia senang. Dengan duit banyak pun dia senang. Sebab senang susah diberi oleh Allah, bukan dengan duit banyak. Jadi orang yang diredai oleh Allah ni, kehidupan dia di dunia tentulah mencerminkan kehidupan yang tenang, bahagia dan sejahtera. Tapi kalau kita tidak jadi kekasih Allah kat dunia, Allah pun tak bagi kita kehidupan tenang, bahagia. Kehidupan penuh duka cita, ada duit atau tak ada duit, ada jawatan atau tak ada, kita takkan bahagia. Sebab kita tidak termasuk dalam orang yang diredai, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gash.